Bismillah, masyaallah, la yasubu khaira illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kitab kita nak baca malam ni nyo. Dia kata inilah, kita tengok depan muka surat dulu. Inilah kitab yang bernama, mana hadzal kitab al-musamma, yang dinamu bisyaratal amilina. Bisyaratal amilina, menyuka bagi orang yang beramal. Bisyaratal amilin, menyuka bagi orang yang beramal. Mana orang yang beramal di dalam kitab ni akan royaklah kelebihan-kelebihan apabila dia beramal. Kerana tak dapat tidur, kita orang yang mempelajari ilmu ni kena beramal. Kalau kita tidak beramal saja, makna kalau kita mengaji saja tidak beramal, makna tak ada kegunaan juga. Kena mengaji, kena ada amal. Sebab di dalam apa nama ni, ulama sebutnya al-ilmu bila amal ini junun. Mana seorang tu ada ilmu tapi dia tidak beramal, maka seorang tu panggil jununun, orang gila. Tapi gila pun hingga lagi. Yang satu lagi ulama kata wal amalu bila ilmin, orang yang beramal tapi tak ada ilmu. Tu ulama kata la yakun, tidak ada. Mana tak ada jadi gapo. Ai la yasihu, mana tak sah. Mana sangat-sangat penting kita orang mengaji kena beramal apa hak kita belajar. Wa nazaratal ghafilina, tabalik bisyarah. Wa nazaratal ghafilina, dan menakuti bagi orang yang lalai. Nak ayat juga menakuti bagi orang lalai. Kerana kalau kita tengok di akhir zaman ni, banyak manusia kita ni lalai. Siapa dalam Quran tu ada ayat dah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ayat gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum, jangan melalai akan kamu oleh harta. Sebab apa? Sebab biasa orang yang ada harta ni nak jadilah lalai. Tuhan uji dengan cara boleh rumah besar sikit ya, lalai dah daripada Allah. Tuhan uji dengan boleh kereta besar sikit dah, lalai daripada Allah. Tu biasa lagu tu. Dan lagi pula Tuhan kata wa auladukum, dan anak-anak. Ya Allah, bila tak ada anak, kita rasa kita tak ada puak, kita tak ada golongan orang, kita tak ada kaum kerabat. Bila kita ada anak ramah, hati mari megah dah. Ya tu tak ada anak, tak ada puak, aku tak nak tupai anak. Sebab tu kata, jangan jadi melalai harta dan jangan menjadi lalai anak. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa-siapa buat lagu tu, mana fa ulaika humul khasirun, orang tu orang yang rugi. Rugi di akhirat orang ni. Walaupun dunia nampak ada kelebihan. Dikarang dia kata, dikarang dan dipungut. Dipungut diambil. Dikarang disusung. Ataupun kita kata dikarang sini maknanya diterjemuh lah. Ambil daripada Arab, diterjemuhkan jadi Melayu. Ingat modern. Kerana orang Melayu kita ni biasa yang ambil pada Arab, dia terjemuh Melayu. Bukan dia karang sebenarnya, dia terjemuh. Siapa yang karang, siapa yang pungut ambil? Oleh al-fadil, oleh orang yang lebih, al-alim, orang yang alim, namanya Tuan Guru Syekh Ahmad. Tuan Guru Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ni dah. Kalau tak silap kita, tuan kitab bagi Faridatul Faraid ke dia ni. Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Mustafa. Dah. Dan kata-kata guru lah. Kata-kata guru kita pun tak jing kaji. Kata tu guru Syekh Ahmad ni, dia salah seorang daripada orang yang alim 70 ilmu. Ni dah. Ni Masya Allah lah. Ni salah satu daripada
Guru duk cerita salah seorang daripada orang yang alim sampai 70 ilmu. Masya-Allah, Rok. Kita duk nak alim satu ilmu ni pun Allah wasa susah mengakak nak alim nahu pun payah, nak alim sorah pun payah, nak alim mantik pun payah, nak alim badik pun payah, nak alim fiqh pun payah, nak alim tasawuf pun payah, nak usuluddin pun payah. Tapi dia mengaji dan dia alim, ulama mengatakan lebih daripada 70 ilmu. Hebat dia kata. Dan dia ni pun salah seorang daripada tok guru. Guru bagi tok kenali. Tok kenali Kelantan. Tok kenali Kelantan pun belajar dengan dia. Masya-Allah orang Melayu boleh mengatasi ilmu kalam Arab ni lebih, kadang-kadang nak jadi lebih pada orang Arab lagi. Allahu akbar. Kita sekarang learning ngaji kita Jawi, ya kata Jawi aku baca diri. Ngaji kita Arab aku tak reti. Faham nak gapo nama tak tahu. Tak reti belaka. Tak semangat tu jadi tak ada. Kena ada semangat ngaji. Dia kata tiada dibenarkan sesiapa mengecok ya tak benar siapa-siapa nak ngecok kitab dia mengecok kitab dia tak boleh. Malaikat dengan izin anak muallifnya lah. Anak muallif bagi Syekh Ahmad tadi tak boleh. Tengok di kitab je royak lau tidak dibenar kita nak ngecok nak ngecetok tak boleh. Pas supalah orang buat video ke apa kita datang-datang ambil ke kopi hak orang. Ambil ke kopi hak orang. Jadi puyuk nasi dia. Aduh, orang jom pingat api, orang jom kari kayu api, orang jom keceh lagi nak nyala kayu api, orang jom kibah lagi, siuk lagi nak nyala, bawa nasi masuk akak puyuk ke dia. Tu orang panggil orang yang tidak reti berdoa. Tak ada gamuk berdoa. Tak gamuk berdoa. Tu. Siapa anak dia ni? Zahirnya pada anak muallif lah. Haji Wan Ismail Ahmad Fatani. Dia pun untuk haji juga orang alim. Maka barang siapa mengecok, gecetok kitab ni dengan ketiadaan izinnya, izin anak muallif tadi itulah. Dia kata akan didakwa menurut sebagaimana undang-undang percetak ke kata. Akan boleh naik atas undang percetak ke lagu mana orang cetak bagi orang. Tu bahaya nak ambil orang ni. Banyak kita duk tengok di kedai Jafar Awah. Ya ambil kitab, ya pergi cetak, ya pergi letak ke kedai. Kitab-kitab cetak, ya tak kedai, ya jual. Jadi hasilnya tu masuk atas dia. Orang lain jual karang, orang lain jual tulis, orang lain jual susung. Ya jual ambil hak atas orang kitab kedai, masuk duit lah kocek dia. Ya jali ya kata kawan nak menyapa ilmu ya. Dalil kata ya tu guru ni tak ada nak duit, muka tu guru ni ikhlas. Jadi dia yang nak duit, jadi tu guru tak ada nak duit. Kena oleh dia. Kan apa lagi? Beli berah dengan ikhlas tu wajib tu kedai tak duit, beli berah dengan ikhlas kena beli berah dengan duit. Sebab tu guru kata kan ngajar ni ikhlas, tapi dalam kita mengajar orang kena wi juga minyak mutu, minyak kereta, barulah minyak mutu kereta mutu boleh berjalan. Bukan kita tak ikhlas, tapi nak berjalan minyak memutu dan kereta ya kena ada orang bagi juga sumbangan untuk boleh jalan. Ni jadi tak reti berdoa. Sebab ya di dalam kita belajar ni pun ya ada pakak-pakak ikhlas juga. Kalau kita pergi ngajar kitab fiqh tak. Setengah daripada orang yang tinggi ya ikhlas aja liwajihillah. Satunya ikhlas liwajihillah, makna dia buat semata-mata yang tak ada nampak lah, yang nampak Allah, perintah Allah. Satu. Dua, peringkat pula orang yang buat amalan ni yang nak kepada syurga, nak kepada nikmat syurga, tak si kepada neraka, tak si kepada azab neraka. Ada satu golongan nak kepada syurga, nak kepada nikmat syurga, tak si kepada neraka, tak si kepada azab neraka. Dua. Orang tanya ikhlas juga, tapi ikhlas duduk lama dua. Ada setengah pula golongan ya ikhlas juga. Ya buat satu amalan untuk Allah Taala wi di atas dunia tu. Setengah daripada apa? Ya rajin baca surah Al-Waqiah untuk Allah Taala memurahkan rezeki dia. Ikhlas juga ya baca. Tapi Allah Taala bagi rezeki, tapi dia boleh atas dunia.
Atas dunia Allah Ta'ala bagi rezeki luar. Atas dunia Allah Ta'ala bagi selalu apa nama ni hak dia minta. Allah Ta'ala bagi kepada duit dia. Ayo ikhlas. Hak yang kita tak sinya pi, gapo? Kita buat amalan tujuan nak tunjuk kepada orang. Dia panggil buat untuk ria, buat untuk ujuk, buat untuk semua. Hak tu kita tak si. Ala kulli hal hidup di dalam tiga ni tu enggon. Tapi biasa kalau ditanya orang kampung atau bertanya masyarakat kita, buat amal ni tujuan gapo? Aku nak masuk syurga. Biasa lagu tu tak? Biasa syukur ada tanya, buat amal tujuan gapo? Syukur atau kan jawab kan? Aku nak bidadari. Makna nak ada diri bagi, nak kepada syurga. Tanya orang lain pula. Buat amal demo buat amal untuk gapo? Kau tak sih masuk neraka. Ayo dah. Dia panggil ikhlas juga, tapi ikhlas pakat tu pakat duduk lama. Duduk. Dia baik dah. Apa yang molek tu? Kita ayat lebih kurang. Tiap-tiap niskhah tiada padanya pada niskhah cok ya tak ada cok warisnya waris bagi muallif. Tak ada cok waris daripada pengarang dibilai akan dia akan tiap-tiap niskhah tercuri. Bercuri. Curi kitab dia. Curi hak orang cetak ke buah. Ni bahaya dah. Banyak dah. Jadi belum daripada kita nak belajar kitab ni, kita tahu kita kena betul niat kita. Dia kadang-kadang kita jadi niat ni jadi penuh juga. Dalam mengaji ni banyak juga orang mengaji yang niat kan tu. Dia niat kata bila aku mengaji jadi hebat. Orang kampung duk bawah aku belakang, cari makan mudah. Niat lagu tu niat salah. Ya kita orang mengaji satu, dalam kita mengaji, kita kena niat ke apa? Niat kerana Allah. Niat kerana perintah Allah. Satu. Dalam kita nak mengaji ni, belum ada masuk mengaji, satu kena ada niat kata aku mengaji kerana Allah, kerana perintah Allah. Satu. Betul dalam mengaji dulu. Dua pula, aku mengaji, aku belajar nak buat sifat jahil dalam diri. Aku mengaji, aku belajar, aku nak buat sifat jahil hak duduk dalam diri kita. Sebab kita ni biasa yang mari daripada jahil. Tak nak buat tu. Tiga pula, kita mengaji, kita duk belajar, kita duk nadah kitab ni, kita niat kita nak bina rumah tangga kita dengan ilmu. Tiga, kita belajar, kita mengaji, kita nak bina rumah tangga dengan ilmu agama. Ya banyak orang bina rumah tangga, tapi bukan dengan ilmu agama. Ngampai, Allah, ikut dah, tak tahu ikut mana. Selalu tabak habis. Tu tiga. Yang keempatnya, kita belajar, kita mengaji, kita menadah kitab, kita niat nak sebar ilmu kepada masyarakat. Ia kena ada juga. Sebab kalau kita duk mengaji, orang duk tahu jadi tidak tersebar. Kadang-kadang masyarakat tak tahu ilmu ni. Kita kena niat atau kita belajar, kita mengaji, kita menadah kitab ni, kita nak sebar, kita nak menyapa. Tak? Yang kelima sekali, kita jangan lupa aku belajar, aku nak buat amal dengan ilmu yang aku belajar. Ni jangan lupa. Yang kelima, paling penting sekali seolah kata aku belajar, aku nak buat amal apa yang aku belajar. Ya biasanya kan belajar tapi amal dia tak siwan. Sebab dia kena tak jadi ilmu dan amal ni duduk sekali. Biasanya orang tak sih. Habis itu deh. Kita masuk kitab kita dengan cara rekah-rekah. Kita baca apa biasa walaupun daurah pun kita baca biasa dah tak. Tak ada derah, tak ada cepat dak. Kalau dia mau nak derah agak dia mau kena perih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maklum bagi kita lah. Jadi tidak kena syarah lah. Pero tetap bismillah ni kerana tak tahu apa buah kitab dah duk syarah teteh. Bismillah nak kali duk baca pun bismillah semua azatu alwajibil wujud adosi ni sifat rahim ni sifat jadi malah roh. Puah roh kita kata berkenaan dengan bismillah. Cumanya kalau orang tanya kata apa di dalam tiap-tiap kitab biasanya mula dengan bismillah, kita boleh waktu tubik dua alasai. Kalau orang tanya apalah tiap-tiap kitab biasanya dia permulaan dia dengan bismillah, kita boleh buat tubik dua alasai dengan cara mudah. Alasai yang pertama kerana apa? Kerana nak turut mengikut susun ni Quran. Quran yang mula dengan bismillah.
Jadi alasan pertama kita nak turut mengikut susun ni Quran. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua pula kerana kita nak beramal dengan hadis Nabi. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa huwa abtar wa ajzam. Itu kita tak faham. Jadi kurang-kurang kita boleh tahu kata dalam mulai dengan bismillah ada dua alasan. Boleh tak tahu? Rekan-rekan dua alasan. Adapun dia mondok royak tetek keramat bismillah gapo tu, itu banyak cerita. Dan biasanya kita rasanya dia mau pernah dengar cerita dia mondok royak kata bismillah hak pergi ulas senduk tu jadi duit dina. Biasa dah tu. Dan cerita tu pun bukan cerita dongeng. Cerita tu kalau dia mau pergi baca ada pula di bira kalau tak silap kita di dalam kitab Zahratul Murid. Bira kitab Zahratul Murid tu ada cerita ni tentang isteri dia suka bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak silap kita. Habis di situ dia kata di sini dah. Jadi kita masuk kitab kita alhamdulillah nazzala hudan wa mau'izatan lil ibadi ahsanal hadithi. Bermula puji itu. Bermula puji itu. Tapi kalau sebenarnya dia kena bermula puji-puji itu. Dia kena jadi akar dua tak apa, tak segala tak apa. Bermula puji-puji. Puji-puji itu menunjuk kata puji itu kembali kepada empat hak kita maklum dah. Itu kita tak bahas dah. Puji bagi Tuhan, Tuhan yang menurunkan. Mau menurunkan ia Tuhan. Seolah ada domi lagi sikitlah sebab nazzala itulah. Hal keadaannya pertunjuk yang tak ada domi sebab ya hudan wa mau izhrab. Hal keadaannya pertunjuk Allah Ta'ala turunkan pertunjuk dan pengajaran bagi untuk segala hamba-Nya hamba Allah. Allah Ta'ala turun mari. Allah Ta'ala mengajarkan melalui Quran untuk hamba Allah akan seelok-elok perkataan. Turun hak seelok-elok perkataan untuk nak pertunjuk, untuk beri pengajaran. Iaitu seelok-elok perkataan tu. Gapo seelok-elok perkataan kena kepada Quran yang mulia. Seelok-elok perkataan tak ada dah malaikat Quran. Sebab kalau kita tengoklah dengar gapo satu ia akan jadi puas. Tapi kalau dengar Quran tak puas. Dengar Syekh Masyari baca sedap, dengar Syekh Mahmud baca sedap, dengar Syekh Mansyawi baca sedap. Dengar Syekh Ra'du baca sedap, dengar Syekh Idris Al-Abka baca sedap. Jenis Quran ni orang lain baca sedap, tapi kalau hak baca hak tak ada makrak langsung tak boleh juga lagu tu dah. Tapi nak ayat tu sedap baca, semulia-mulia perkataan. Dan di dalam Quran sini ia ada 4 sifat bagi Quran pula. Dalam Quran Allah Ta'ala turun mari dia ada 4 sifat pula. Dalam Quran dia. Satu sifat Quran ni ada mau'izah, beri nasihat, beri pengajaran. Di dalam Quran ni kalau kita baca, ia akan ada sifat dia gapo? Mau'izah, beri pengajaran, duk ajak nasihat. Nasihat supaya kita beriman. Kalau kita tak beriman akan masuk neraka, akan azab dalam neraka. Mau'izah ada dalam Quran. Satu sifat dia. Yang kedua pula hudan, pertunjuk. Dalam Quran pula ada duk kecek tentang pertunjuk. Orang yang dapat pertunjuk daripada Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiga pula di dalam Quran ni syifa us-sudur. Penyembuh bagi hati, ubat penyakit hati tu siah dengan baca Quran. Syifa us-sudur, penyembuh bagi hati. Orang yang sakit-sakit ada masalah baca Quran banyak. Sebab Masya-Allah sayang kita seorang dulu. Biasanya kalau orang muda kok gawe. Apabila gawe ni dia jadi apa nama orang panggil ni? Stres. Perah. Bersemua. Perah nonggeng. Seolah sayang kita kata kuasa nak tak palu atas tanah ya tak kaki di atas ya tu. Berapa lalu kok mau jawab aku gambar you ya tu. Allah. Tengok lipaya aku rasa segar dah. Allah. Gitu lalu. Tapi apabila putus serabut dia. Jalan nak hilang serabut baca Quran. Baca Quran tak ada apa dah, hilang serabut lalu dah. Dia panggil syifa us-sudur. Jadi penyembuh, jadi ubat untuk penyakit hati. Penyakit hati dia. Biasanya kalau penyakit lek luar ni orang usaha nak cari ubat. Cari. Semua peng. Unggas tak mutu cari ubat.
Tidur tak cedera. Ha, cara ubat dia sakit kepala. Sakit gigi, ubat cabut. Ha, sakit gigi tak lagi dah ubat je malaikat. Cabut. Jadi cari ubat sakit lutut, pergi mengurut. Sakit orak, pergi mengurut. Tapi masalah penyakit hati biasa jarang orang nak usaha. Penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit ujuk, penyakit kabur, hak ni lah yang paling bahaya. Kalau kita tengok satu pokok, kalau ada ulat di pokok, orang sembuh mampu jatuh. Tapi kalau ada ulat hak duduk di dalam batai, hak tu je jadi payah. Sebab apa? Orang lik luar tak nampak dah ulat. Datang tengok jatuh sedih. Dia mau kata, kawan ni jiru sama pokok segar, hati-hati jatuh sedih. Hati-hati tak ada hasil. Sebab apa? Ada penyakit dalam hati. Sebab kena baca Quran penyakit ni. Yang keempatnya rahmat. Orang yang baca Quran semua sentiasa dapat rahmat. Tu yang panggil sifat bagi Quran. Dah mudah-mudahan kita semua ni boleh amal berkenaan dengan baca Quran insya-Allah. Insya-Allah kita bakal beramal. Walaupun sedikit tapi kita jangan tinggal. Sikit pun kita jangan tinggal. Boleh buat amal dengan Quran. Baik. Lebih-lebih lagi ada yang duduk ngaji qiraat gapo tu, jaga wi molek. Hak orang hafal, jaga wi molek. Itu ilmu yang besar. Kadang-kadang orang pandai gini, ngaji gapo remo, kawan ngaji qiraat, joh ya bunyi, aduh, putih joh. Joh kan Quran ni paling lebih sekali ngaji qiraat kalam Allah. Lik orang jawab pun jadi tak betul juga jawab. Gimana kawan nak pergi ngaji Quran? Lah iya bunyi. Ya kena jawab kawan nak pergi ngaji Quran kalau Allah ikut juga kawan tu kan. Ya Allah. Dengar apa jadi orang hak dengar apa bahasa kan tu? Lekeh Quran gitu ya kawan mengaji zaman kecil-kecil orang ngaji dah gitu je tu. Pas dia mau baca nak kuliah tu. Nak baca kuliah tu boleh duk kuliah. Banyak lagi masyarakat kita dekat kuliah. Banyak lagi masyarakat kita dekat tabat tiada. Tak ada dia mati dia. Tapi dia kata, Quran tu. Cuba tu. Tu nak kata, lekeh bunyi. Tapi kita orang jawab, kena jawab atas kawan nak pergi ngaji Quran kalamullah. Dia bunyi tu lain. Berbeza. Ingat molek. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Bashiri An-Naziri bijawami'il kalam. Dia tulis jawami'il kalam kau. Zahir sedaknya bijawami'il kalim. Ada kita ada beki apa tak? Dia tulis jawami'il kalam. Zahirnya nak jawami'il kalim. Kalau duk tengok hak Arab-Arab dia guna dengan jawami'il kalim lah. Kau dia jamuk. Kalau kalam mufrad. Kalau jamuk dia kalim. Zahir sedak gitu deh. Wal qaulil apa tu? Hadisi deh. Rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu rahmat dan sejahtera di atas Nabi kita. Maknanya atas juga nazilan inilah turunlah. Rahmat sentiasa turun di atas Nabi kita, kesejahteraan sentiasa turun di atas Nabi kita. Dan di sini pun kalau disoal siapakah yang meletakkan nama Nabi kita? Siapa dah? Ini berlaku khilaf ulama juga. Kata setengahnya tok dia Abdul Muttalib letak. Kata setengahnya tok dia Abdul Muttalib lah yang letak nama Nabi kita Muhammad. Kata setengah jadok Aminah sendiri. Aminah sendiri yang meletakkan nama Nabi kita. Dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ deh. Tapi kita baca dah ke dalam kitab. Belum daripada lahir Nabi kita, ada dah orang Nasara, ada dah orang Yahudi yang letak nama dah belah. Sebab apa? Sebab dia nak beri orang kata, Muhammad ni daripada kalangan awak dia. Puak Nasara dia pisah letak nama dalam kulungan dia. Puak Yahudi dia pisah letak di dalam puak Yahudi. Sebab apa? Dia nak beri kata, Muhammad ni daripada golongan dia yang betul. Sebenarnya Nabi Muhammad daripada kalangan orang Arab, bukan Yahudi, bukan Nasara. Di situ deh. Nabi Muhammad yang menyukakan, Nabi Muhammad lah yang menyukakan, yang memberi kesukaan, yang menceritakan kesukaan bagi orang yang beramal. Yang menyukakan, yang menceritakan, yang menggoyakkan bagi orang yang beramal, Nabi goyak. Kelebihan memboleh gegar dalam syurga, mahligai gegar dalam syurga, bidadari gegar dalam syurga. Ayo. Siapa sahabat setengah daripada sahabat bila dengar kelebihan Nabi royak ni, harta juga elok nak habis pada akhirat.
Siapa tahap tu? Besarnya reh. Kelebihan dan yakinnya sahabat bila Nabi kita kau. Oh ya. Faham boleh. Dan lagi pula dan menakutkan. Nabi juga menakutkan. Menakutkan bagi orang yang tidak beriman. Okey, rasalah azab neraka. Menakutkan orang yang buat maksiat. Okey, kecaklah di dalam neraka. Menakutkan orang yang menzalim orang. Okey, kenalah. Tambah-tambah doa orang yang zalim, Allah Taala makbul lebih cepat. Doa orang yang zalim. Baik. Dengan segala kalimah. Dengan kalimah itu perkataan lah. Kalimah ini perkataan yang menghimpunkan bagi segala maksud. Menghimpunkan segala maksud. Yakni sedikit lafaz tetapi maknanya sangat luas. Inilah tengok kalam Nabi kita. Kalam Nabi kita ni kecek sikit tapi gak sangat luas makna. Supo Quran. Nabi kita kecek sikit tapi nya luahnya makna boleh ditafsir luah. Ada. Supo juga kalam Quran sikit ya. Maliki yaumiddin sikit ya. Yang memerintahkan hari kiamat boleh tafsir banyak. Yang memerintah untuk balas hari. Maksud memerintah tu ada ulama pula tafsir untuk balas orang yang baik boleh baik, orang jahat banyak lagi. Tu luahnya. Bagi orang yang ada ilmu banyak, maka boleh tafsir sangat banyak dah luah. Kita tak ada ilmu ni, baca orang bergerti pun cukup dah ada ilmu dah. Masalahnya orang je baca, kita katanya tak sing ngaji juga. Tu tak ada arah dah lah. Tak ada arah nak royak dah lah. Baik. Dan dengan perkataan yang menyungguh-nyungguhkan. Nabi kita jugalah ada royak perkataan-perkataan yang menyungguh, yakni menyungguh di atas berbuat ibadah. Yang menyungguh-nyungguhkan yakni menyungguh di atas berbuat ibadah. Iman tu tak ada kena royak dah. Nabi kita bersungguh berkenaan dengan iman 13 tahun lebih kurang duduk Mekah. Tu tak ada kena kecek dah. Engkau maklum. Sungguh pula di atas ibadah. Sehingga satu ketika Nabi bangun tengah malam, tengok Abu Bakar. Abu Bakar tak tahu. Nabi bangun di masjid, Abu Bakar duduk tiup. Tiup pula. Tiup dalam masjid. Bucu ni. Mari tengok bucu ni pula. Nabi duduk belakang jauh. Tengok pula Saidina Umar. Umar pun duduk tiup dalam semaya nak khotek Quran. Tengok di belakang pula, ujung ni pula Saidina Abdullah duduk sini duduk maduk tiup. Kelik Nabi kita. Nak ya kata sahabat ni ya rela tak tidur rumah, ya tidur masjid kerana nak cari munajat, nak beribadat dengan Allah Taala ni, kalau duduk dengan orang ni jadi payuh. Serabut. Dan lagi pula hati kita ya payuh nak ikhlas kalau duduk serap dengan orang gini. Maka tak ada orang mudah tu. Tu dah. Mana kita pun usahalah tapi masjid tak buka lagi dak. Tu buka masjid dak. Bukan maknanya suruh kita tidur masjid. Tapi nak ya kata ibadat ni kena ada asing juga kita dengan manusia, ada kita dengan Allah. Barulah ada berseru. Di situ deh. Dan lagi pula wa ala alihi wa sahbihi al-hadil ladzi anasyaduddin, dan atas keluarganya. Rahmat dan salam tadi turun juga di atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad. Maklum dah kita keluarga dah. Keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib itu maklum bagi kita. Tapi kalau kita nak kecek di dalam bab doa gak, tiap-tiap orang mukmin walaupun derhaka. Mujur dah. Kalau kita masuk di dalam bab doa, tiap-tiap kullu mukminin walau asiyan. Kullu mukminin walau asiyan. Tiap-tiap orang mukmin walaupun derhaka, masuk dah dalam keluarga, dalam bab doa. Kullu mukminin walau asiyan. Tu dah, tu keluarga Nabi ni lebih sekali. Dan segala sahabatnya, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ni sahabat pun rahmat dan salam sentiasa turun juga di atas demon ni deh. Kerana demon ni seolah kata dia rela mati diri dia daripada mati Rasul. Kita lah ni rela tak siapa tak tu. Rela demon mati dululah, aku tak bini lagi. Kalau kita lah ni. Tapi sahabat dia rela mati seperti Talhah tu kan. Ketika Nabi naik bukit tu kan, dia tengok kaki Nabi berdarah. Darah kaki kan. Naik bukit khabat batu dak, dah kaki. Dia kata ya Rasulullah, lama dulu depan, Rasulullah di belakang, maka hamba naik dulu. Jadi Nabi jijak atas belakang dia. Tengok dia rela. Nabi duk jijak atas belakang, siapa dia kocok bukit.
Siapa di pojok bukit, Nabi kata mulah salah seorang daripada al-mubasyiru bil jannah. Orang di jannah syurga. Apa tak tu? Gerbai diri. Ni sahabat. Dan di sini pun berlaku pula satu persoalannya, orang tanya, seorang dia bermimpi jumpa Rasulullah, adakah boleh panggil sahabat? Sini ada juga satu soalannya, orang tanya, seorang apabila bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, kita maklum dah, banyak orang yang lebih-lebih bermimpi jumpa Rasulullah, dan ada amalan-amalan untuk bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Jadi orang tanya, boleh tak seorang ni nak boleh panggil sahabat? Jawab kata tak boleh. Kerana apa? Kerana syarat nak panggil sahabat itu berjumpa masa Nabi hidup. Bukan kata berjumpa sudah Nabi wafat dah kita berjumpa dalam mimpi. Itu tidak boleh dipanggil sahabat. Adapun dia boleh mimpi jumpa Nabi, itu kelebihan yang besar bagi dia. Dah, seperti dalam kitab Syama'il ada sebut kata sebab syaitan tidak boleh buat rupa Nabi. Dia mimpi kali dia kecek betul, dia benar bagi dia. Sebab banyak kita duduk dengar cerita dah, Habib-habib ke orang lebih-lebih mimpi berjumpa Rasulullah dan Rasulullah ajar lawak kepada dia. Kenapa? Kalau dia benar, ya. Kalau dia menipu, tu dia juga. Kenapa? Tak ada jadi salah apa lah tu. Sebab apa? Sebab barang mimpi kita tak tahu. Hanya dia lah. Pas kita fikirlah dengan akal kita, menasabah ke orang kelas tu nak tipu kita. Kita fikir pula situ Nasabah ke orang kelas tu kalau awak kita tak ada pelik dah. Awak relax biasa dah awak kita dah. Papa duk pon mek mu mari kahwin ni tubik unggal tengok dak ali. Ni pun main ya. Gula-gula go tapi orang kelas tu dia tak kecek lagu tu. Sebab dia kecek dengan melalui hak yang betul. Walaupun dia bukan maksum, tapi nak kata dia orang tu orang jago. Baik dah, tu sahabat. Lagi pula mereka ni lah sahabat ni lah yang menunjuk mereka itu, yang duk tunjuk jalan mereka itu sahabat. Dia duk tunjuk jalan kita. Dia duk tunjuk jalan kita untuk selamat. Lagi mengangkat mereka itu sahabat akan ugamu. Tengok sahabat sebab kalau kita duk mengaji Abu Bakar boleh merentah di zaman dia berapa? Sayyidina Umar boleh merentah zaman dia berapa? Abu Bakar Allah hebat-hebat aja boleh merentah. Apa? Demo ni yakin-yakin ugamu. Kita sekarang lah ni nampak demo lebih sikit catah ping jatuh bawah lalu dah. Lah sekarang ni. Nampak pucuk deher demo naik daripada deher kita ke ambil parai. Patah demo. Allahu akbar. Bukan nak membantu bubuh baju tu dah. Kalau dia pucuk banyak dia tak agak juga nak makannya nyala juga kita. Tapi dak jenis orang Islam kita ni, orang Melayu kita ni, jalan dah orang tu urut. Dia kata orang Melayu kita kalau boleh buat sifat deki ni kaya lama. Kalau sungguh. Dia nak ambil parai je pergi. Tak. Orang Melayu kita lagu tu. Allah na'udzubillah. Ni kena minta jawab. Baik. Wa 'ala tabi'in dan rahmat dan saleh atas ala belakalah turun juga di atas tabi'in wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Dan turun juga rahmat saleh atas segala yang mengikut orang, mana yang tu tabi'in lah. Yang mengikut, mana tabi'in yang mengikut bagi mereka itu, bagi sahabat. Tabi'in hak mengikut sahabat ni pun rahmat dan saleh turun tadi yo. Cuma masalah tabi'in ni ada khilaf ulama jugalah. Kata setengah ulama nak boleh dipanggilkan tabi'in tu dia kena berjumpa dengan sahabat sekurang-kurang setahun. Atau setengah. Setengah-setengah. Jadi, kita dah ingat-ingat guru-guru ayatnya ada setengah-setengah pendapat dia kata nak boleh panggil tabi'in kurang-kurang dia kena berjumpa dengan sahabat setahun. Kurang-kurang. Ada pendapat yang lain kata takrif dia ni seolah serupa dengan takrif sahabat jumpa Nabi. Tengah pendapat lain. Katakan maknanya sahabat apabila jumpa Nabi sekali sama hidup beriman mati dengan cara iman kat sahabat, maka tabi'in pun takrif tu sama juga. Tapi setengah pendapat atas kurang-kurang setahun. Nampak dah? Kurang-kurang baik. Dan lagi pula tabi'in ni pun orang yang dapat rahmat. Dan sejahtera dan segala yang mengikut mereka itu, yang mengikut bagi tabi'in pula. Kita panggil tabi'in itulah. Siapa? Dengan kebajikan, duk turun kebajikan, dapat kebajikan. Hari balasan kita panggil. Apa kiamat. Rasulullah kata lagu mana dalam hadis sebut kata adalu ala khairi kafa'ili.
Orang yang tunjuk di atas jalan kebajikan ni supaya dia buat dah. Maknanya siapa kebajikan semua. Adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang tunjuk orang di atas jalan kebajikan seperti dia buat sendiri. Pada pihak kan Nabi, siapa ke kebajikan semua. Supaya kita ni kita kata belah-belah main ngaji, ajak guru seorang mari. Maka guru mari ngaji kita boleh dua kanda dah. Pergi ajak ya boleh dah. Ya main ngaji boleh. Kadang-kadang malas kita tak mari, ya mari boleh juga kita. Pergi ajak. Tiba. Orang panggil tunjuk ajar dak atas jalan kebajikan. Tapi kalau tunjuk ajar dak atas jalan kejahatan mati pun boleh juga. Belajar ni, nak cari nak kari nak pelago jadi benih cara gini. Ada siap lalu. Orang kawan kena cari anak orang panggil nak kari kan lain panggil. Anak buat. Nak kari kena anak buat tak kena. Buat ni tak biasa ni kelas aku ni kelas juru belakang ni dah. Ya biasanya kalau orang duk pondok kaya biasa belakang tu lagu. Biasa sebab apa? Sebab biasanya orang hak mari duk pondok ni, ya mari hak benda tak boleh nak beki ke mana dah. Bukan kita nak hina orang pondok, tapi seolah kata kalau kereta dan motor tu pomen tak jamin dah. Kena kita tinggal di pomen gitu. Pomen apa dia tu. Pergi pondok barulah orang duk beki. Tapi nya ketuk-ketuk berapa beki apa jadi orang. Tapi mula-mula klik demo tak apa terima mana ulah harap aku jatuh atau putar sebenarnya nama beli pak kita ya tu. Jadi lagu tu. Mula-mula pada awal. Tapi dia kita ngaji lama-lama, kita usaha lama-lama, mana dah. Molek insya-Allah. Insya-Allah deh. Dan lagi pula dia kata di sininya, hari paling besar deh. Wa ba'du fahadhihi risalatun auda'tu fiha minal kalimin nabawiyyati abwaba. Artinya kemudian daripada itu maklum kemudian bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalam. Kita tahu ayat dah lah. Kita duk ngaji sama dah Maka ini satu risalah, satu kitab kecil, satu surat kirim ni dak. Kecil kitab dak. Tapi kecil pun rasa pun amal lah kita mengaji. Kecil sebab apa? Sebab dia ada rebut hak besar. Kecil ada buat besar supaya orang lah kira. Dia nampak ikan besar kan, tak ada ikan kecil ni keterjah tu dah ikan kecil lucu lebih berat. Ya dah sungguh. Borok puka mata kecil. Puka pula tak gagah, tapi dia nak tahu ikan apa? Ikan besar. Ikut ikan besar puka-puka ikan kecil pun tak boleh, ikan besar pun tak boleh, puka nak beli baru. Ayo dah. Abang mengaji kalau lah kita mengaji tak salah kita mengaji tak besar, tapi sambil kena ngaji kita kecil. Tak kecil ni untung. Dan baik deh. Satu risalah yang hamba Syekh Ahmad kita ni taruhkan, hamba simpankan padanya di dalam satu risalah ni daripada segala kalimah, segala hadis-hadis lah ataupun segala perkataan Nabi yang dibangsakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni dia hipung yang ambil hadis-hadis. Tapi jangan mempertikah pula lah nama kata hadis ni sahih ke dak Allah, doa ke dak Hasan ke dak an ke dak Allah. Musa banyak. Jadi masuk Allah banyak lah. Sebab kalau dia mau komen-komen gitu kita tak buat Allah. Ya dah. Komen-komen berat-berat nampak payah orang nak ilmu nampak tak si lagi orang tolong suak ni getak lagi ke. Kita tak akan tahu Allah lah. Dak. Jadi hak orang apa beci pun tak boleh tengok muka kita, hak orang hak suka pun tak boleh tengok juga. Gitulah. Kalau jenis komen-komen tak molek tak akan getak jugalah. Ingat kita sore pandai getak. Dah ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beberapa bab, ya ke bab syukur fiha fi risalah lah minal hikamil mustafariyati ma tadammana gapo tu kita mustafawiyah ma tadammana irghaban wa irhaba. Di dalam risalah ni lah daripada beberapa hikmah yang dibangsakan kepada Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah-hikmah kalau kita belajar. Barang yang mengandung ia barang akan menggemarkan. Di dalam risalah ni ada barang yang mengandungkan ia barang akan menggemarkan pada berbuat taat. Gemar. Untuk gemar di dalam kita buat taat. Lebih lagi kita mengaji. Gemarlah kita kata suruh mengaji. Sebab orang mengaji ni dia awal-awal dia tak sengaji. Tak, bila dia menyesal, bila orang lain tu baik pandai.
Bila orang lain tubik boleh jadi guru. Bila orang lain tubik boleh jadi ustaz, mula itulah dia masa nyesal. Sebab kalau boleh ada masa mengaji kok ngaji dulu. Mengaji dulu. Banyak dah kita duduk tengok sains-sains hok duduk zaman ngaji sekali dah. Bokeh dia ni otak lebih pikak pada kita jauh. Tapi apa? Sebab dia mau mengaji kerak jalan. Ngaji kerak rasa pandai kok. Putih 4-5 tahun kok. 5 tahun kok putih. Tapi kita ni jenis otak lama. Tapi jenis gi semua. Pekuroi kok gi. Tapi siapa juga arnak je lajak doa. Kalau padu ngah kok tadi semua. Tapi nak banyak kata kalau kita gi dengan semua insya-Allah siapa. Man jadda wa jadda. Apa usaha insya-Allah dapat. Sungguh. Sungguh insya-Allah akan dapat. Dengan ikhlas kita mengaji insya-Allah. Dan lagi pula dia kata di sininya dan menakutkan daripada mengerjakan maksiat. Dalam kitab ni akan nak ayat juga. Siapa-siapa kerja maksiat akan nak menakuti. Wa qad taraktu zikra asanidiha ikhtisaran wa i'timadan ala akhziha minal kutubil mu'tabaratil al-mushtahirati ishtiharan. Wasa tak cerak mana kita al-mu'tamidati al-mushtahirati kita ishtihara. Dan telah hamba tinggalkan menyebutkan segala sanaknya, sanak bagi hadis betapa ataupun sanak bagi kalimah yang dibangsa kepada Nabi. Itulah lah kalau tak di hadis pun senilah ringkas dah. Jadi di dalam kitab ni dia tidak sebut tentang sanak. Sanak-sanak ke perawi orang royak itulah. Ambil daripada Abdullah ambil yang ni memang siapa kepada Nabi dia tak sebutlah sebab kalau sebut jadi panjang. Okey kalau kita nak tahu sanak kita kena buka kitab hadis. Buka Bukhari, buka Muslim dah. Jadi teballah kalau buat sanak-sanak pula. Bukan kita kecil, bukan risalah dah lah kalau kita buat sanak kepada sanak dah. Dah. Kita pun dah kadang-kadang kita mengaji kita tak cek sanak-sanak kita mengaji kalau kita cek tu boleh banyak juga. Ada hamba lek tu cek sana. Kita mengaji dengan tok guru kita nama gapo. Babo mak kita ter. Babo mak ni ngaji dengan siapa? Babo mak ngaji dengan 7 guru. Nama gapo tu? Guru dia hak babo mak sentiasa istiqamah. Namanya masalah itu Syekh apa nama ni Ahmad ataupun pada Mkoh. Pada Mkoh ni ngaji siapa? Tarik dia. Tak cek ada cek dah. Dia kata abang ngaji belakang cuma hak ni dah depan hak nu dah belakang. Satu kita ni 10,000 tak kata lagi tu. Allah akbar. Tapi ngaji kalau ada sanak tu molek. Bukan kita nak sohu dengan sanak. Apa orang ni duk ngaji kat luar bukan nak sohu dengan CJ. Cuma sebagai kata-kata hidup dunia lah ni kena ada CJ sebagainya. Bukan nak sahadak. Kita orang pondok sama telah tak ada gapo. Lagi. Dia tak sebut segala sanak kerana apa? Ilat pada hamba tinggal kerana menututi ikhtisar, kerana menututi ringkas lah kita kata. Ikah nyu tu tak nak rojok tak ada apa dah. Dia tak ada lagi ikhtisar waktu madan ke. Tapi pasal dia dah. Habis dia tu. Dan kerana berpegang hamba atas mengambilkan dia kan segala sanak tadi. Mu nak agak, kalau kita kata, kalau mu berasa nak agak, mu ambillah segala sanak daripada beberapa kitab yang muktabar. Yang muktamad lah. Mu carilah kitab-kitab muktamad yang masyhur. Yang masyhur ia beberapa kitab. Setengah daripada kitab yang masyhur agak, di segi sanak agak, Bukhari Muslim. Bukhari Muslim Masya Allah. Kita diingat guru kita royak Bukhari ni orang yang akal sangat-sangat ingat kuat. Sehingga dia pergi di satu sepak dia tukar sanak hadis semua lebih kurang 100 hadis. 100 hadis dia tukar sanak berlaku. Apabila siapa Bukhari dia nak teh Bukhari sungguh ke benar ke Bukhari ingat rawi-rawi hadis ni, dia nak tahu, maka dia teh Bukhari tukar habis rawi-rawi jadi betul semula. Betul habis. Maka di situlah diakui kata Bukhari ni orang yang ingat sungguh. Kita pasal besar sanak pasal tak boleh kira. Tanya ni dia. Innamal a'malu binniyat. Ingat dah sanak. Ingat berlaku hadis ni tu. Yang berlaku hadis innamal a'malu binniyat sanak mana?
Ada lah kita tu. Ada lah kita tu. Ada ingat. Tapi orang kelas-kelas ni, orang kelas-kelas muhaddisin, ya hafal bukan hafal hadis, ya hafal sama sanak selalu. Masya-Allah, itulah satu kelebihan. Tama-tama ku India. Ku India biasa orang hafal hadis. Masya-Allah. Allah, India ni masyhur kalau jadi hadis kok. Fasana. Masya-Allah reh. Dia. Dan lagi pula dia kata sini akan sebagai masyhurlah. Wa tawajjahtu kulla babin minha bi ayatin minal kitabil azizi munasibatin lahu ghaira muksirin minha liyakunal kalamu bidzalika wajiz. Dan hamba pakaikan hamba guna dah. Hamba pakaikan, hamba gunakan tiap-tiap bab daripada tiap-tiap bab dengan mengguna beberapa ayat daripada Quran yang mulia lalu dah. Tiap-tiap bab yang ke wari ayat Quran. Tiap-tiap bab wari ya Quran lalu. Masya-Allah, kita ngaji kita ni. Molek benarlah kalau demo ngaji kita ni. Kalau hotel azan lah boleh kata aku nak baca kok okey hati. Ngaji ni kena ada azan nak baca kok okey hati Duk ngaji apa lah ambil ngaji sama lewa yang bertidak awak tak jenis dah lagi ngaji lagu tu. Dia masuk kita mengaji ni kena ada azan dah kata ada nak ngajar okey hati. Dah ada azan dak kita dah. Ngaji bini dah apa dah. Alaqala al muallifu babul jimaah dah apa lah. Tebak dulu dah apa lalu dah. Lepas tu dia kata bab yang kedua babul tidur dah. Dia kena belajar, kena ajar. Augustino ni ingat malah deh. Pada Quran mulia yang Quran tu sifat pada Quran dah. Ataupun beberapa ayat yang menasabah sekalian beberapa ayat saning baginya bagi tiap-tiap bab. Cari-cari ayat menasabah dengan bab ni tak. Bab ni tak dah. Hal keadaannya ya tak ada rajak lalu. Tiada hamba membanyakkan daripada beberapa ayat, tapi tak banyaklah. Kalau wari berlaku ayat Quran kok. Bukan risalah tafsir Quran kata. Wari sekadar pun cukup dah. Ya wari taruh ni pun wak kita hafal ingat habis dah. Ingat habis dah, tak ingat lah. Ingat tak? Tak ingat dah. Ingat kul huwallah dah. Allah. Siapa orang naik tik email kata tik email kul huwallah tak apa lalu dah. Padahal kan lebih besar. Tapi kok kata tak lagi. Budak pondok ya pandai kuliah kul huwallah aja. Dah padahal kita ingat juga betul. Cuma saja yang malah baca tu. Mana? Untuk isteri ya tak. Lepas tu tanya, apa tu hamba ni nak jaga takut jadi ria. Aku ada ria. Dia panggil alasan dah. Nah, tapi molek juga kita orang pondok ni hafal-hafal juga. Dia duk pondok ni hafal-hafal juga dah. Kalau duk main surah-surah kecil sama ni jadi bukan gapo dak molek. Tapi apabila kita klik kapung, apabila kita baca sogi ni kan, tak ada pada ngaji pondok lama. Okey kata gitu. Tak kapung. Bo alha aku ingat itu. Kata gitu ada ke tu? Alha wal asri adalah. Patut inna atau inna dia guna. Jadi apa tu? Hak tu aku ingat. Jadi seolah kata orang kapung dia nak tupai kita orang ngaji ke. Hafal panjang-panjang sikit Jangan panjang berdoa. Lama ke rebuh makmu ke dia juga. Jadi panjang berdoa tak boleh juga. Dia. Jadi balas tak ada orang dah. Tapi jangan sedut enjing kuat berdoa lah. Tak lagi juga. Orang sedut lah ni. Dia kata tiada hamba membanyak. Dia kata supaya apa? Supaya sebab apa ya apa nama ni dia ni tak sebanyak. Supaya ilat pada tiada hamba. Supaya adalah perkataan dengan demikian itu pendek. Baca kita lalu tu mudah. Supaya adalah perkataan dengan demikian itu pendek. Rekahlah. Kalau kecil jadi panjang-panjang tu, payah juga kita nak ambil isi. Kita pendek sikit. Jama'tuha wa tarjamatuha bilisanil malayuwi. Melayu ni ada juga Arab tak? Malayuwi. Tazkiratan li wa likulli man waffaqahu lilintifa'i biha kau kita kau fiha. Bihal aliyul qawiyyu. Telah himpunkan dia kan beberapa beberapa perkataan Nabi ataupun beberapa hadis, beberapa ayat masuklah kau lah. Dan hamba terjemahkan dia kan beberapa ayat, beberapa perkataan Nabi saat ni
dengan bahasa Melayu. Kita tak dua-dua yang makan dua-dua. Senang deh. Deh. Supaya jadi ia beberapa ayat, beberapa hadis Nabi tadi peringatan bagi hamba dan bagi tiap-tiap mereka yang ditaufikkan dia kan tiap-tiap mereka. Yalah. Ayo ayat dah bagi hamba, bagi pengarah dan bagi orang yang ada taufik. Adapun orang yang tak ada taufik gak, so kaya nak ngaji, dia tengok kitab pun dia tak ada nak buka langsung. Tak ada taufik. Tu saya tak uwi ke dia. Hak tu tak ada arah lah. Deh. Untuk apa? Bagi untuk mengambil manfaat dengan dia dengan ini risalah ya tu. Untuk ambil manfaat. Manfaat kita ni rak. Kita nak baca kitab susah kita tak anda syukur. Maka ambil manfaat kita ni. Oleh Tuhan dia kata yang Maha tinggi lagi kuasa. Faqad qala ta'ala. Maka sungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala wa zakir. Ni dalil dia ni. Kena ayat Quran ni. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya gini. Dan mengingatkan olehmu ya Muhammad. Mu kena mengingat. Mu kena goyak. Tak boleh duduk senyap bahasa kita. Kena goyak kat orang. Sudut mengingat. Sebab apa? Gini. Manusia ke? Manusia ni apabila hari ni dia naik ni. Esok ya ke? Supaya pasal. Apabila dengar cerita azab pula di akhirat, dengar tentang syurga, dengar tentang kelebihan nikmat, dengar tentang azab dalam neraka, dia semangat. Supaya pasal ada lipuh atas. Tak ada orang nasihat je tu. Turun siapa boleh jalan birat bing. Alaku tu manusia kita. Sebab Tuhan goyak kepada Nabi kita suruh duk goyak semua. Goyak semua. Jadi duk ingat semua. Baik, kena goyak. Maka bahawasa mengingatkan itu memberi manfaat bagi segala mukmin, bagi orang yang beriman. Orang beriman jadi duk ingat semua. Dia ingat semua dah sebab dah. Tok guru dia duk mengajar dia pesan semua. Dia duk mengingat. Dia pesan semua, dia pesan katakan ngaji wis sungguhlah. Lama susah duk pondok kelik gi jadi susah juga. Tok guru dia pesan. Kita duk mengaji tu ya pesan kata. Dia kata ngaji sungguhlah. Rak. Apa? Kita duk pondok ni susah. Apabila kita kelik lagi kita tak bawa ilmu hak kita mengaji ke tak ada apa. Jadi susah pula. Jadi susah sebab tu kata susah sekali pada lepas ada ni tak susah. Apa sebab seorang yang ada ilmu ni insya-Allah dia kok mana faham. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Cakap darjat yo. Dah kat darjat dia. Maknanya kita usaha mengaji wi sungguh. Wa raja'an lis-sawabi dan kerana harap bagi pahala. Kita harap pahala hak kita duk mengaji ni dah. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Lewat dah lah ni bi. Sikit lagi dah. Rasa nak baca sikit ke? Tapi dak lagi. Nalin syukur dah. Tak kira. Ajak nak baca dah lah. Dua pipi lek ni. Tapi kau gidai tak nak betul tak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Allah ra. Fayakunu zakhiratan li yaumaddin. Di fayakunu zakhiratan li yaumaddin ni bukan hadis dak perkataan ulama lah. Ya hadisnya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili lah. Sini ya perkataan ulama lah. Ni guru duk ayat lah. Fa yakunu zakhiratan li yaumaddin kena kepada perkataan ulama. Apa maknanya yakin ayat? Dan kerana harapkan bagi pahala. Ni tafsir bagi raja'an li sawabi, kerana harap bagi pahala. Apabila kita goyak kepada orang, maka kita boleh pahala. Kita boleh pahala. Tak sia-sia goyak ke orang bro. Tak sia-sia ajak orang mari ngaji. Tak sia-sia beri pen ke orang. Tak sia-sia beli kitab ikut orang. Ni gak beli kitab apa ya? 3 ya. Mahal. 3 ya ni masuk. Mahal kitab tu 3 ya kecil. Mu tapak apa ya? 10 ya atas minggu ya tak. Aduh. Pak kitab pun menafak sampai mati. 3 ya ni masuk. Allah mahal. Ada pula setengah-setengah orang tua lah. Setengah tua. Wak apa? Duit. Wak beli kitab apa ya? 1 ya. Kitab apa nama 1 ya? Nak jekah kita pula. Kitab apa nama 1 ya? Mek duk ngaji dulu musolli faridah sia setengah ya tak. Oh. Ya biar tu akan makan lalu kita tak senyap lalu tak nak lawan apa. Yalah kita musolli faridah sampai mek lah sungguh sia setengah. Sampai lah ni faridah apa ya? 3 ya 4 ya dah musolli.
Tiga japat ya dia nak kira jam dia kira. Sia setengah kata. Allah. Oh. Pak kita kalau kita arak kalau tak ada 50 ya. Boleh beli lagi tak nasi boleh. Oh ya kata Allah, patut ada lagi kau ada atas rumah penuh naik dah. Oh, ya ayat tu pula ke? Mangah lalu ingat beli takrir tadi dah tu 100 lebih tu. 170 ya. Kalau tak duit sama sikit tekuk lagi kita dah. Sikit ni tu duit sama. Tu setengah daripada orang tua yang tak faham. Tak faham. Ada pun setengah orang tua faham. Kita ada dah ke? Dia tanya. Ada apa? Ambil duit Bapak beli kita adik hidup dengan atas ada selingkuh saja. Tu setengah daripada orang tua. Tapi kita ni ambil duit lah kita lah betul. Ambil duit beli kita mula-mula ngaji dulu. Mula-mula ngaji dulu ambil lah duit beli kita. Apa tu ada. Hak paling banyak sekali ambil duit beli kita 500 ya. 500 ya buat beli kita tu beli semua tu butai. Mak kita butai dengan apa nama ni sepupu kita, duit kita 500 ya. Kita pun gaya 500 ya. 500 ya tu boleh kita semua. Lepas tu aku nak ngaji wabi ni dah. Hati marah nak aku nak ngaji wabi. Warna weekly modal dengan beli 500 ya. Syukur biasa beli dok 500 ya kali go. Telefon. Telefon 800 biasa ya ni. Okey guna 800 lah kau dah. Okey mai pergi harga 1000 lah ni. Sungguh kita banyak mungkin dia ada bagi. Tapi kalau nak beli kita 500 je apa? Kita beli ramai mana lagi? 500 je ni bah. Banyak. Besar apa orang tua putih. Dia tahu kata kita nak beli kita. Putih. Tapi kita syukurlah apa bila kita susah ni kan kita mengaji pun jadi. Sungguh. Ngaji pun sebab apa kita nak boleh ni susah. Sebab biasa kalau kita orang hadiah kita akan baca. Sebab apa? Sebab apa boleh demo hadiah ni pasal nyanyi kat demo. Tapi yang dia banyak okey dia dah. Baca demo tak ada kita okey dia juga. Tapi boleh pahala juga tapi nak royak kata susah ngaji jangan jadi susah. Lah ni duk pondok tubik pun susah ingat gitu. Usah ingat gitu deh. Baik. Dan lagi pula Tuan Syekh kata lagi. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjuk ia barang siapa atas kebajikan. Tunjuk tak tu jalan kebajikan. Ajar orang semaya, ajar orang puasa, ajar ngaji Quran kepada orang. Ya tu. Demo kata bila? Demo tu apa? Kawan tu kira hati besar pahala. Sebab apa? Sebab nak boleh baca Quran mari ni. Hati. Hati sabarlah setengah-setengah tu guru je kata kan. Hari raya sekali hati mungkin jengak tekak tu guru hak muduk ngaji dalam kecil. Biasa kira lagi. Kau ngaji sendiri ya. Ngaji tak ada apa dah. Salah-salah ngaji dah. Sebab apa? Sebab kena terima kasih kepada demo ni. Awal-awal kita nak kenal Quran ni yang mari demo ni. Sebab tu besar kata kalau lah kita hari raya buat gilah gapo lebih kurang berjumpa dengan tu Quran. Sebab kita boleh mengenal dengan dia. Besar tu Quran ni. Biro. Besar tu Quran. Dekat Allah. Yalah duk tunjuk ajar kita boleh baca. Banyak mana boleh pahala dia. Dengan kita boleh baca lah ni. Ingat malah tu Quran kita jangan tinggal supalah tu ngaji pun. Dan bagi orang yang menunjuk atas kebajikan ni seumpama pahala orang yang memperbuatkan dia kan kebajikan. Ya tunjuk orang tu buat, ya boleh pahala supaya dengan kawan tu buat juga. Ada pun setengah orang tak. Tunjuk kepada orang dan orang tu buat, ya pun buat. Lebih banyak lagi. Ada pula setengah orang, ya tunjuk kepada orang tapi dia tak buat. Tapi boleh juga dia. Ya ajar orang mai sunat. Dia malas mai sunat. Dia kata pada dengan dia mau buat boleh pada dia. Tapi katanya boleh pada. Ya boleh pada. Tapi kuranglah daripada dia mau buat tapi ya sebabnya kita tunjuk. Kita tunjuk. Duduk situ deh. Maka jadilah ia pahala badan lalu. Maka jadilah ia pahala itu pertaruhan bekalih. Cadengi. Nak bekalih bagi hamba yang hari perbalasan hari kiamat. Hamba tu kita lah. Bekalih. Pero kita mudah-mudahan kita baca kitab dia ni ke absar. Boleh kepada dia ada pun maksud kita kata kehendak dia sebenar tu kita wallahu alam juga. Kadang-kadang bila ya kare tapi dia nak maksud lain kadang-kadang kita tak sapa hak dia nak tu. Ya malaikatnya orang hak
Boleh maksud orang tua kita nak sungguh, ya kena ngaji dengan tua sendiri. Bolehlah maksud ya nak. Apa kadang-kadang kita ni bertali-tali ya kok. Biasa kita ngaji guru kita ajak gitu kok. Gitu kadang-kadang kita tak tahu murah. Gitu yalah. Gitu kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang dia nak maksud sini, dia nak huruf lagi dalil lagi pun boleh ada. Cuma kita ambil dengan zahir lagu tu deh. Baik. Kita pergi sikit lagi. Dia kata wasammaituha, baru sebut nama kita. Wasammaituha bisyaratal amilin wa nazaratal ghafilin. Dan hamba namakan, hamba kena letak namakan dia kan kita ni, risalah ni bisyaratal amilin wa nazaratal ghafilin. Kena letak nama weh. Susah weh. Pergi apa rawah nak beli kitab sah tu, ada ustaz tu baca warna merah kulit dia. Jafar Rawah kata hak warna merah ni beratus, ya tu lah kedai kawan nak cari demo. Ayalah letak nama kitab ni yang mudah nak panggil. Syukur tak? Ada seorang tu yang anak ramah ke dah. Dia tak tahu nak letak nama anak yang gapo ya pe. Dia letak supaya orang main haji dah. Hak ni hak haji tu ni belum haji ke. Aduh, anak ramah dak tak nama gapo. Deh. Tok nama wi molek sikit. Artinya gini, menyukakan bagi orang yang beramal dan menakutikan bagi orang yang lalai, yakni lalai daripada beribadah, lalai daripada mengaji agama banyak. Lalai ibadat, lalai pada mengaji agama. Biasanya kita tengok akhir zaman ni banyak orang lalai daripada mengaji agama sebab ia mengutamakan dunia. Dunia tidak salah kalau membawa kepada akhirat, tapi kalau dunia yang membawa kepada neraka kok, tu salah besar lah, tidak jadi akhirat langsung. Baik. Wa minallahi subhanahu wa ta'ala arjul qabula fa innahu khairu marjuwin wa akramu ma'mul. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wal karimul halim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan daripada Allah Subhanahu wa taala hamba harapkan terima. Mintanya Allah Taala terima permintaan dia. Dia duk minta gapo sini rak, setengah daripada dia hak dia minta kita atas sini pi. Kitab dia ni berguna dan bermanfaat tu. Dia minta itu. Dia minta kitab hak dia karang ni berguna dan bermanfaat ke orang. Setengah dia minta, maka kita tengok sini doa dia dimakbul. Apa sebab awak kita baca dah, awak kita mengaji dah, kita boleh amal kita pula makbul. Doa dia. Tu syukur deh. Dan lagi pula maka bahwasanya, kerana bahwasanya Allah sebaik-baik yang diharapkan. Nak harap tak ada harap kepada manusia, harap kepada Allah. Makan penado pun harap kepada Allah menyembuh. Cuma asbab makan penado. Makan nasi pun Allah mengenyai, tapi kok asbab makan nasi. Hilang dah go Allah menghilang, tapi asbab kok minum air. Asbab Allah Taala. Mana harap tu kena ada. Cuma kita ni, kita ni hidup kita ni, manusia kita ni kena duduk dua kara supaya dengar burung ada dua sayap. Satu harap, dua takut. Dia panggil rojak dengan khauf. Kita manusia kita, dia kena duduk dua. Kalau harap saja, harap Tuhan bersyurga tapi tak takut, mana tak buat ibadat. Apa moga harap Tuhan rahmat Tuhan ni luar, Tuhan boleh syurga syukur, moga kau orang mukmin. Harap sebelah, maka burung dia tak boleh terbang atas udara. Kalau ada harap saja. Kalau takut saja tak ada harap pun jadi punah kok. Kalau dia takut, dia tengok burung, dia takut nak terbang, dia tak boleh. Kau duduk atas canggung, kita tak takut. Supaya orang nakut nak bawa butuh ya tak? Takut, maka tak ada butuh. Sebab nakut, maka kita kena ada dua. Sayap sebelah kita harap, sayap sebelah kita takut. Maka tawakal tu ala Allah. Kita tawakal lagi, tak ada apa. Terbaik. Dah nak kenyai pun tak kena buka sayap pergi cari, harap sebelah Allah Taala beri rezeki, takut sebelah kerana Allah tu capuk rezeki. Kena bergerak. Duduk situ. Ni harap aku alim ngaji malam apa? Aduh, harap aku alim ngaji malam apa? Ngaji pula sebutir sehari. Ya apa? Aku ni alim sadah ni. Ada apa lalu? Jadi penuh lalu. Kalau ngaji insya-Allah alim rak. Tapi kalau kita ngaji kitab ni ya tak penat mana. Apa ya tak penat. Tapi kalau ngaji hak tengah hari kau pagi Allah. Nak weh. Orang ngaji pondok ni penat weh. Nahu, sorah, mantik, bayar, badik, tafsir, fiqh, usuluddin, tasawuf. Nak kalau bukan punya PKP ngaji. Tengok ni, ngah babol pagi berapa li?
Lepas subuh sudah 50 lepas subuh lagi pasal lagi pangorek lagi. Aduh penat. Lepas ada pada Isya kat buka telefon. Nah. Oh, tak lagu lah. Pasal puas lah. Ada-ada kita ngaji kuat ke jadi tak masuk mana-mana lah. Masuk mana-mana, jalan dia ke mana syukur. Ya buka lah wali bank lah apa. Ingat mati ya. Nak wilih serabut ni yo. Buka wali bank. Bukan kita nak banyak kata bukan benda tu benda tak haram. Kalau alat muzik benda haram, tapi kadang-kadang apabila panggil ni stres lah ni. Kalau saya panggil kriak serabut mikir banyak ngaji banyak tak masuk butir abuk dah ada somak begitu. Biasa kalau kita dulu kita duk dengan aboli ngaji aboli biasanya kalau petel aboli kan start motor pergi benda orang kok benda orang kok benda ngah malam ni cara ngah malamnya pergi nyuluh udah nyuluh teh lapor tani so ada tahu kenyuluh kenyuluh sudah ngaji dulu genyuluh pun. Ngaji gini. Ngaji patut genyuluh dah nyuluh ketai wak magi makan magi. Oh lagu tu. Biasa dak gitu dah. Masuk pengalaman. Duk pon susah duk pon dak. Pondok susah. Tu. Maknanya ada berlaku lah pengalaman dak. Pap-tap banyak KM dulu kan main bola. Bola sebab kita tak mahu hal jenis orang main bola apa sebab kita dulu pun jadi ilas serabut lah. Tu ngaji popo ingat dulu dah. Mula-mula masuk pondok orang baca usuludin. Allah baca usul Allah Taala itu ada tapi bukan ada. Ada apa ramai. Allah itu ada tapi bukan ada. Yang adanya zat Allah. Tu padu kena ni ramai. Jadi payuh Allah maujudun bila makan. Allah Taala ada tapi bukan tempat. Tu tak ada pelik lagi. Allah ada tapi tiada. Tapi sungguh tak ada apa ramai dah. Ada bahas sifat wujud Sifat wujud ni bukan sifat jenis maujud. Zat tu ada jadi pening. Pening mula-mula ngaji tu. Main-main bola apa ile? Biasa gitu. Kau tak ada main bola kau asih. Ada tak main bola. Kau main tak kubur ni dok. Ana? Ji biasa ji, ana? Sara main bola kau. Main tak kubur. Main wah. Ada apa? Main lah kita teruk. Tahu banyak hau duk kata bukan nak zikir kat aku tu. Dok ada main buat aku lah. Aku. Tu nak jatuh ke pondok lagu tu lah. Maknanya biasanya ada lagu tu dak. Dah hang ngaji ni pak ada setengah pula duk pondok dah. Cerita pasal pondok. Ngapa kuat weh? Ngapa kuat? Apa tu duk ngaji geting ke? Saya beli, saya bomak rotik itu ni. Saya syaru ni ngapa? Aku kuat. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ijma' wazin adilan anis bi ma'rifatih. Kuat ngapa? Kita ni sambil lewa gitu dengan ngapa atik dari 2 rakaat tu. Samalah. Tapi apa? Tapi ya jadi. Jadi kan bila kita duduk pak masyarakat ngapa ya jadi? Ngapa? Apa wasa malu demo gua nak pergi buang demo duk. Apa Selalu juga sebab kita duduk pak masyarakat ngaji demo duk ngaji sebab berlaku. Kita tak ngaji pasal kan? Dia ngaji. Sebab lah kalau pilih sains kena maka kita pun jadi molek. Pilih sains tak kena maka kita pun jadi tak molek. Pilih sains lebih kena. Pilih sains jenis ada kuda siap nak beli kuda juga. Biarlah dulu tu. Tapi tak ada salah tu sunnah Nabi. Begitu tak. Dan lagi pula dia kata di sininya kena darat. Dia kata dan semurah-murah. Yang paling murah sekali. Yang diceritakan dia kata ya Allah Taala murah. Benda kita cerita ni tu hebat. Bagi mau bagi dengan cara segera, mau bagi dengan cara lambat, mau bagi di akhirat. Ya manusia kita ni bila minta dia nak jatuh bok duit stokos lalu. Tengok tu Arab tu boleh pergi Mekah tu. Orang kulit hitam. Pergi di Kaabah pula ya fulus duit ya fulus. Aduh. Bukan nak minta kata minta syurga, minta berlindung daripada neraka. Aku dah ya fulus duit minta duit. Enak laku tu. Tapi yang minta ni ada kala bui selalu, ada kala dengan jaga lewat, ada kala tu heavy di syurga di akhirat. Ada kata kita minta tahu bui di akhirat. Dan ialah Allah Taala ni yang memadaikan hamba, yang mencukupkan hamba. Hasbi cukup kita dengan Allah Taala. Dan sebaik-baik wakil dia kata. Sebaik-baik wakil ialah
Allah. Kalau wakil kat orang cukup jangan harap lagi. Wakil demo. Biasanya kalau wakil kat orang kat demo khianati tengah jalan. Jalan. Ada siapa wakil kat orang? Kan? Waktu ingat betul lah kita kira tak wirwi atik. Wakil demo sebeli bagai kita kira tak wirwi. Bagus hari. Oh, tak ingat tak ada beli demo. Malah ada mungkin kira tak wirwi. Itu wakil. Pandai juga tak etik dia. Mungkin acak-acak kali kena lagu tu. Okey dia ke tu? Mula buat tak ingat lah. Wakil tapi wakil kepada Allah. Allah tak tidak silap janji. Ya. Dan lagi pula dan yang amat murah, lagi amat lemah lembut. Allah Taala bersifat kasih sayang kepada hamba-Nya. Hamba Allah Taala kasih. Kalau kita tilik kepada Allah Taala tak kasih kira. Bila kita buat deraka tu Tuhan turun balas lalu. Tapi dengan sebab Tuhan duk kasih kepada kita. Pada seolah kata pada kan kali deraka tu turun pelakak ping nanti. Ada kau tak ping, tapi kerana rahmat dah kasih saja. Rahmat dah kasih saja ni tak ada arah lah. Saya tengok sifat Nabi kita lah. Kalau kena atas diri kita, hak Nabi kita akan kurih buat tu. Pekong tahik kering, pekong tahik air apa nama air kecil utah, pekong batu, darah lagi. Kalau kena atas kita, buat kata tu. Boleh ok tahu tu. Awak pun lipat tangan baju lama dah. Gocoh lah anak kalau zaman kita. Sungguh. Tapi sopan. Habis. Sikit lagi. Dan tiada berpaling daripada maksiat. Tiada ada kekuatan. Tidak boleh paling. Tiada berpaling daripada mal. Tidak ada kekuatan untuk nak tinggal maksiat. Tak ada kekuatan kita nak tinggal maksiat. Dan tiada kuasa atau taat. Dan tidak mampu kita nak buat ibadat. Nak buat taat tak mampu. Malaikat dengan Allah. Nak tinggal maksiat pun dengan Allah, nak buat ibadat pun dengan Allah Ta'ala juga. Banyak orang hati-hati cita-cita nak tinggal agak. Tapi muka tak Tuhan tak takdir lagi. Hati dia cita-cita, tapi tak ada. Malaikat dengan Allah. Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Muqaddimah fi nubzatin yasiratin min fadlil ilmi wal muta'allim wal alim. Nak bukti dah kau kita ni? Nampak spok? Tesin dah tak? Go. Tapi kalau pergi 2 minit lagi boleh tak? 2 minit lagi kita pergi 2. Berarti pukul 10 suku. 2 minit lagi. Artinya gini, ini suatu mukaddimah, suatu pendahuluan pada menyebutkan satu potong, satu bahagian, satu juzuk yang sedikit daripada kelebihan ilmu. Nak royak weh. Nak royak kelebihan ilmu. Tak ada harta tak apa tapi ada ilmu masya-Allah. Dan orang yang belajar insya-Allah masuk belakang kita hok duduk sini dan orang hok duduk mengaji insya-Allah. Dan orang yang alim, orang alim babo-babo rak tutup guru ni nak ayat kelebihan dia. Firman Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbi zidni ilma. Artinya kata olehmu ya Muhammad, hei Tuhanku tambah olehmu akan daku akan ilmu. Maknanya Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, suruh Nabi berdoa tetap ada ilmu. Di sini kita boleh faham di atas ayat ni harta dengan ilmu lebih ilmu dah. Apa sebab Tuhan royak diri dalam Quran suruh Nabi kita doa minta ilmu bukan minta harta. Sini kita boleh faham kata ilmu lebih daripada harta. Ilmu kita tidak kena susah jaga, harta kena susah jaga, takut pencuri perampok ambil. Ilmu duduk dalam ada dia mau ambil tak boleh. Tu tengok boleh faham dah ayat ni tu. Tingginya ilmu dia. Dan lagi pula dia kata di sininya Allah Ta'ala akan mengabut doa berkenaan ilmu dan firman-Nya Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat oleh Allah Ta'ala akan segala mereka yang beriman. Orang yang beriman itu akan angkat dah derajat dia. Daripada kamu, daripada orang mukmin, dan Allah Ta'ala angkat juga segala mereka yang diberikan mereka itu mereka akan ilmu. Orang beri ilmu. Tu akan angkat apa? Angkat beberapa derajat, yakni derajat di dalam syurga. Derajat di dalam syurga Allah Ta'ala angkat suku orang ni. Bukan kalau kita tengok atas dunia pun orang ada ilmu ni pun angkat derajat suku.
Orang mana-mana orang suka apabila orang tanya boleh royak lebih kurang Allah. Dia kata mujurnya makciknya boleh tupai juga demo. Ada ilmu bahaki lebih kurang. Tu lebih ada ilmu. Tu Tuhan royak Al-Quran. Tapi kok kita kena belajar buku email wikemah. Wikemah dah. Lepas tu kita beramal dengan hak kita mengaji. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu mirathi wa mirathul anbiya'i qabli. Arti bermula ilmu tu pusakaku, Nabi kata. Ilmu tu sako aku tak ada sako lain nak tinggal. Tapi ilmu sako. Kalau kita lah ni tok guru mati kau tinggal. Kitab-kitab dia. Tinggal hak dia duk mengajar kepada murid-murid atau sako. Tapi anak muka tak ada mengaji, kau ambil kita cucu api makan ke anak-anak. Aduh. Dia kata tak ada agapo juga hendak tahu buat semua ya terbaik tak kain le mari. Minta saja. Nak kita puasa saja juga ambil kita ada seorang hamba Allah tu yo kita banyak. Allah anak je kita jauh aja kita harap-harap ayah yang ngaji Mekah ke apa ya makan habis. Apa sebab anak tak ada seorang abuk ngaji pondok. Ayuh haling, ayuh ngaji pasir tumuh, ayuh ngaji Mekah, ayuh tak banyak. Ngaji lama ke. Jadi apabila mati dia kan ada anak tak ada ngaji pondok. Ada yang ngaji 2 hari jadi tak ada habis budus botol. Klik tu. Klik dah. Dia tahu kita kau, dia tahu nak kita musolli. Dia tahu penawar. Tu hal lain tu. Dia kata tak boleh kita kuning boleh payah baca. Dia makan habis. Allahu akbar. Lepas ada Baghdad dah lepas letu ya bakar dah. Royang ada apa kata nak melek dah ada apa lah. Suk cerita. Allahu akbar. Kita hak nak ni kau rasa rugi besar apa? Sebab ada hak ngaji Mekah ada dobik lah. Tak rasa Allah masya-Allah. Ada air. Orang minta wasa saya. Saku ayah ni nak buat tengok pala otak apa ya tak ada baca ke. Baca dak kena tengok lah mari tak ada manfaat. Orang lah ambil baca tu Kalau kecek mudah gitu gitu. Tapi kalau dia mau marah kita tahu alai ada. Dan pusaka. Marah dia mau kena itu tengok komen ada pelak-pelak itu peng lalu lah. Dan pusaka segala nabi dahulu-dahulu daripada aku. Berarti ni pusaka juga. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kat turunlah kita sama esok walaupun kita daurah tapi kita tak boleh baca cepat sebab kita rasa kita ni kita nak buat lebih kurang 2 minggu. Kalau kat akhir 2 minggu tu kita cepatlah kita nak habis. Tapi awal kita tak boleh baca cepat gini ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kita rasa kalau baca Qur'an demo boleh faham jelas pada baca cepat lagi lah dah. Aku nak cepat-cepat tak payah pula dah. Aku tes sungguh. Mana? Ngaji. Ngaji dah. Ngaji dah. Ngaji lagi ni siapa boleh ke tak? Sampai, dia api nang ni dah. Pas sampai pula dah. Fikir lagi ngaji luar. Rugi kalau kita ada perempuan ngaji keluar. Kita nak sangat ngaji masih biro. Kita lama kita mula nak ngaji dulu, kita nak perempuan ngaji masih. Tapi kerana kita nak bersusah. Ada duit. Ada keluar tu lah. Orang tua masa tu tak ada duit. Ayah kata nak bantu mu tu tak alih. Kalau kat ngaji pon aku boleh beri pokok. Susah.